Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nur Izzah selaku MC pada hari ini. Terima kasih telah meluangkan masa untuk menyertai program ini. Saya berharap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Program ini adalah program ini adalah anjuran daripada Exco 3KS dengan kerjasama Kelab ITEC. Program ini bertujuan untuk memberikan kefahaman lebih mendalam mengenai 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pada hari ini kita bertuah kerana mempunyai seorang speaker jemputan yang latar belakangnya adalah dalam bidang ilmu agama. Beliau adalah seorang pensyarah UTHM yang memegang gelaran Doktor Falsafah di dalam jurusan Fiqh dan Usul. Beliau juga merupakan ketua jawatan pengajian sepanjang hayat Pejabat Am di Institut Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Dr. Cik Adnan bin Muhammad dan tanpa membuang masa lagi saya menjemput Dr. Cik Adnan untuk mengupas tajuk kita iaitu 10 malam terakhir Ramadan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Qala azza wa jalla fi muhkami tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar yang mafhumnya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui apakah dia itu kebesaran malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam tersebut turunnya malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya. Maka sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Disebut oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dengan berkata, apabila masuknya 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetatkan kainnya, simbol kepada bersungguh-sungguhnya untuk berbuat ibadah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam dengan melakukan perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membangkitkan ataupun membangunkan ahli keluarganya untuk bersama-samanya melakukan ibadah khususi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, man qama ramadana, pada riwayat yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang qiyam, iaitu berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan yang penuh yakin kepada Allah dan juga dengan pengharapan yang tinggi kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu, dan pada riwayat yang lain dosa-dosanya yang akan datang. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengurusi majlis tadi sebentar tadi, dan juga ahli jawatankuasa di dalam Biro Kerohanian ini kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi maklumat ataupun berkongsi cerita yang apakah yang nak dikaitkan dengan 10 malam yang terakhir ini, 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukaddimahnya, suka saya nak menyebut di sini untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan yang penuh berkat dan bulan yang amat mulia ini. Semulia-mulia bulan selama 12 bulan adalah bulan Ramadan. Seberapa ramai manusia, sama ada yang bukan Islam ataupun tidak, yang Islam, yang sudah masuk Islam, tak sempat untuk bersama dengan kita pada bulan Ramadan ini. Mereka telah pergi meninggalkan kita tanpa sebelumnya itu mereka tahu yang mereka tidak sempat untuk berada pada bulan yang mulia ini. Maka sekali lagi saya nak menjemput kepada semua untuk bersyukur kepada Allah di atas takdir qadar Allah untuk kita berada pada bulan yang mulia ini. Untuk memberi kepada kita kesempatan, kesempatan dan ruang untuk kita mempertingkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan hidayat dan taufik yang Allah beri kepada kita sehingga kita bersedia untuk melakukan perkara-perkara yang baik yang diperintahkan oleh Allah, dan di antaranya adalah menghadirkan diri di dalam majlis-majlis agama seperti ini untuk mengetahui keadaan kita dan juga perjalanan hidup kita, amalan kita, dan untuk mempersiapkan diri kita untuk membekalkan bekalan kita untuk kehidupan kita yang kekal abadi nanti. Bulan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita supaya kita mencari beberapa perkara yang Allah sengaja tentukan di dalam bulan yang mulia ini. Mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian ini sengaja Allah Subhanahu wa taala bagi kepada khususnya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan yang mulia ini. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, "Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahatun." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari yang dianugerahkan kepada kita semua ini ada nafahat. Adanya hadiah-hadiah yang Allah sediakan khususkan kepada mereka yang mengejar dan ingin mencari hadiah dan mendapatkan hadiah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala fata'arradu laha." Ala fata'arradu laha. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari hadiah ataupun tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu
Para ulama telah menyebut hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ini banyak. Tak kira tempat dan tak kira masa. Ada istilahnya disebut sebagai syaraful azman wa syaraful amkan. Kemuliaan pemberian kemuliaan Allah dinisbahkan kepada masa, dan pemberian dan apa ini disebut sebagai anugerah hadiah Allah dinisbahkan kepada tempat. Apa yang dimaksudkan dengan dinisbahkan kepada tempat, maka Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan hadiah yang teramat besar kepada sesiapa yang melakukan perbuatan ibadah kepada Allah di tempat-tempat tertentu. Sebagai contohnya di Masjidil Haram digandakan dengan 100,000 kali ganda. Jika sekiranya kita melakukan satu perbuatan ibadah kepada Allah digandakan, diberi kurniaan, diberi hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab mulianya tempat tersebut. Begitu jugalah di tempat yang lain-lain selain daripada Masjidil Haram, sebagai contohnya di Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan gandaan pahala 5,000 kali. 5,000 kali ganda kepada sesiapa yang melaksanakan perintah Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melaksanakannya di Masjidil Nabawi, di Masjid Nabi. Begitu jugalah di Masjidil Aqsa. Itu dinisbahkan kepada kemuliaan tempat. Manakala kurniaan dan hadiah yang dinisbahkan kepada masa, maka tidak lain tidak bukan antaranya, banyaklah, antaranya adalah kurniaan tawaran hadiah pada bulan Ramadan, sebaik-baik bulan dan semulia-mulia bulan. Dan di dalam bulan Ramadan itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala khususkan pula pada satu malam, yang mana malam tersebut dikenali dengan Lailatul Qadar. Ada yang boleh disebut dengan Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadri. Dua-dua boleh. Dengan mematikan qaf, qadr, ataupun qadar, qadari. Dua-dua boleh sebut. Dan mempunyai maksud dan makna yang masing-masing. Kita akan terangkan kemudian nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, merujuk kepada kemuliaan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ini dalam bentuk offer dan tawaran kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapainya. Tak kira seseorang itu ada di peringkat mana, ada di level mana, kerja apakah dia berada di tahap mana dalam masyarakat, dia sebagai hamba Allah, semuanya mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan ganjaran hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dinisbahkan kepada mulianya yang masa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ini disebut di dalam hadis yang sahih. Lalu pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin. Kemudian setelah itu disebut lagi sekali amin, kemudian disebut lagi sekali amin. Lalu ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapakah ya Rasulullah kamu menyebut amin?" Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui sabdanya, sebenarnya malaikat Jibril alaihi salam telah memaklumkan kepadaku dengan katanya, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfaru lahu ab'adahu Allah." Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata amin. Apa maksudnya? Wahai Muhammad, yakni wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sesiapa yang diberi peluang untuk berada pada bulan Ramadan selama sebulan, 30 hari. Tetapi di akhir Ramadan, bila habisnya bulan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosanya kekal bersamanya dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ab'adahullah. Sebenarnya mereka ini adalah orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada digolongkan di kalangan orang-orang yang tidak mempunyai manfaat langsung semasa kita melalui di bulan yang mulia ini. Dan sebenarnya hadis ini memberi kita satu kesan motivasi yang sungguh tinggi untuk kita membanyakkan amalan ibadah. Sebab pada bulan inilah banyak sekali gandaan pahala, banyak sekali offer yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Yang kemungkinan besar banyak di kalangan kita sudah tahu apakah di antara fadilat kelebihan bulan Ramadan. Oleh kerana saya diberi tajuk untuk 10 malam terakhir, maka fadilat Ramadan itu kemungkinan besar sudah diketahui di dalam siri-siri ataupun episod tazkirah yang lain sebelum daripada ini. Namun begitu, saya nak sebut dua perkara saja di antara kelebihan tersebut secara ringkas. Yang pertama adalah gandaan pahala perbuatan amalan ibadah sunat. Digandakan dengan pahala gandaan sebagaimana pahala perbuatan ataupun melaksanakan ibadah wajib. Dan jika sekiranya perbuatan amalan itu dalam bentuk fardu, maka digandakan sebanyak 70 kali gandaan. Itu di bulan Ramadan. Gandaan perbuatan ibadah yang kita laksanakan dengan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bayangkan, jika sekiranya kita melaksanakan solat satu fardu, solat zuhur katakan, maka kita boleh kali satu kali 70 kali ganda. Kemudian kebetulan pula pada hari tersebut, katakan pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, solat maghrib katakan, maka digandakan lagi dengan 1000 bulan. Bersamaan dengan 83 tahun kita solat terkehadapan. Itu pahala yang Allah sediakan kepada kita. 83 tahun, 4 bulan. Itu tak dikalikan lagi dengan kalau jika sekiranya kita solat fardu. Bila solat fardu digandakan lagi darab kepada 27 kali ganda. Dan diriwayatkan oleh ulama, dia melihat kepada berapa ramai jemaah pula. Jika sekiranya jemaah untuk melaksanakan perbuatan ibadah itu lebih ramai, maka gandaan 27 kali tersebut digandakan lagi dengan bilangan yang berada di dalam jemaah tersebut. Kalau nak dikira terlalu banyak tawaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, tinggal lagi kita bersedia ataupun tidak untuk kita melaksanakannya. Namun demikian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam situasi kita berada di bulan Ramadan ini, dia melihat kepada bagaimana keadaan kita semasa kita berada di bulan Ramadan ini. Maksud sayanya begini, jika sekiranya kita berada pada bulan Ramadan dalam keadaan kita ada ilmu, kita ada knowledge tentang bulan Ramadan dan juga kelebihan-kelebihan dia, maka kebiasaannya kita akan cuba untuk mendapatkan tawaran-tawaran tersebut. Namun, bagaimana jika sekiranya kita berada di bulan Ramadan tapi kita tidak tahu berkaitan dengan Ramadan? Kita tidak tahu kelebihan bulan Ramadan. Kita tidak tahu kelebihan malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu kelebihan pahala-pahala perbuatan ibadah secara khususi ataupun umumi yang kita buat pada bulan Ramadan. Bagaimana mungkin untuk kita melaksanakan ataupun memberi satu motivasi ataupun tasjid kepada kita untuk melaksanakan apa-apa jenis yang terkait dengan ibadah. Itu asasnya. Maksud dengan kata lainnya, penuhilah diri kita sebelum masuk bulan Ramadan lagi dengan ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Begitu jugalah dengan bulan-bulan yang lain yang terkait dengan perbuatan ibadah khususi. Perlu ada ilmu, perlu kita belajar.
dan masa yang dianugerahkan kepada kita, kita kena penuhi masa tersebut dengan perkara-perkara yang autoritinya berada di atas. Jangan kita penuhi masa dengan perkara-perkara yang autoritinya berada di bawah. Contoh, kita mempunyai masa yang lapang yang banyak. Katakan, apa benda yang kita buat setiap hari? Maka waktu itulah perlunya kita kena bijak di dalam pemilihan tindakan dan pelaksanaan kita semasa kita melakukan perbuatan kita. Maka benda yang paling teratasnya adalah perkara-perkara fardu ain, perkara-perkara untuk mendapatkan bekalan semasa di dunia untuk bawa ke hari kemudian. Sebab itulah kehidupan kita sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Panjang pula jadinya mukadimah ya. Tak masuk lagi sebenarnya berkaitan dengan 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Cuma yang saya nak sebut sekali dekat sini adalah nafahat. Itu kita kena ingat sekali. Nafahat, hadiah ini sengaja Allah bagi offer. Maka grablah dia. Grablah dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada sesiapa yang bermujahadah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Ketika masuknya 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuatkan bersungguh-sungguh di dalam berbuat ibadah, lebih bersungguh daripada masa-masa yang lain. Itu sikap dan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ikutlah apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kita ikut. Kita akan terangkan sedikit demi sedikit sekejap lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mencari dan menggapai ataupun grab, mengambil peluang untuk mencapai hadiah dan anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tadi. Baginda Nabi menunjukkan satu contoh tauladan yang cukup hebat. Dalam semua pemberian tawaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda diberi wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril, maka baginda Nabi lah orang pertama yang akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tawaran dan hadiah tersebut. Kita fikir macam mana? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah berbuat dosa kepada Allah dan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah masuk dalam syurga di malam Isra dan Mi'raj. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut sebenar apa yang logik kita fikir, sudah dapat apa yang dikehendaki oleh kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai dan mendapatkan ganjaran pahala dan juga hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan terangkan bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai tahap redha Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita menyebut tentang 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, walaupun saya dipanggil ataupun diberi peluang untuk menyampaikan perkongsian ini pada hari yang ke-26, ya, malam ni malam yang ke-27. Maksudnya dah terlepas beberapa hari 10 yang terakhir tu. Tapi tak apa, kita akan terangkan secara umum, kemudian kita akan sentuh secara khusus. Bila masuk 10 malam yang terakhir ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebih-lebihkan kesungguhannya tidak sebagaimana pada 20 malam sebelum daripada ini. Ini diceritakan oleh banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam banyak kategori dan jenis ibadah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Sama ada terkait dengan qiyamul lailnya, terkait dengan iktikafnya, terkait dengan solat-solat malamnya yang lain, sedekahnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan seterusnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah saya bacakan hadis di dalam mukadimah tadi, apabila masuk 10 malam yang terakhir ini, baginda Nabi akan, yang pertama ada 3 perkara.
Yang pertama, memperkuatkan ikatan kainnya supaya kuat dan mudah untuk melaksanakan ibadah khusus kepada Allah. Semua jenis ibadah khusus. Saya akan sebut kalau ada masa sekejap lagi. Yang kedua, baginda Nabi SAW akan menghidupkan malam. Dan yang ketiga adalah membangunkan ahli keluarga supaya beribadah bersama dengan Nabi SAW. Bukan nak masuk syurga seorang. Sama juga dengan kita. Kita kena ikut cara Nabi. Kita berbuat ibadah seorang-seorang, tapi kita tak ajak. Mungkin kita duduk dengan kawan-kawan dekat rumah dalam PKP sekarang, katakan. Ataupun kita duduk dengan adik-beradik dekat rumah bersama keluarga. Maka kita ajak mereka sekali untuk bersama-sama melaksanakan ibadah di dalam bulan yang 10 malam yang terakhir ini, yang dijanjikan oleh Allah dengan pelbagai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir kita nak masuk syurga seorang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala buat ciptakan syurga itu untuk ramai orang, bukan untuk kita seorang. Itu. Baik. Apabila menyebut tentang 10 malam yang terakhir, perkara utama yang ingin dicari oleh umat Islam adalah malam Lailatul Qadar. Itulah perkara pertama yang ada di dalam benak pemikiran orang Islam dan umat Nabi Muhammad SAW. Apabila menyebut tentang Lailatul Qadar, apakah dia itu Lailatul Qadar? Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Dan bagaimanakah pengisiannya untuk kita laksanakan ibadah khusus di malam Lailatul Qadar? Maka di sini saya nak menyebut, tengok masa juga, takut terlepas masa kan. Lailatul Qadar ini mempunyai banyak makna. Ya, di sisi ulama mempunyai banyak makna. Dan saya akan terangkan. Sebelum saya terangkan tentang makna ini, sekali lagi saya nak menyebut tentang ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam surah Al-Qadar. Di dalam ayat ini menyebut tentang beberapa perkara yang dikatakan sebagai fadilah ataupun kelebihan malam Lailatul Qadar. Kita akan sebut secara satu persatu. Saya akan mulakan dengan makna Al-Qadar. Makna Al-Qadar yang pertama disebut oleh ulama mempunyai maksud malam yang bernilai tinggi. Malam yang bernilai tinggi. Malam yang bernilai tinggi ini merujuk kepada perkataan Lailatul Qadri. Bukan Lailatul Qadari. Qadar. Dia berbaris mati. Yang dikatakan bernilai tinggi ini kenapa? Kerana pada malam tersebutlah Al-Quran yang dikata sebagai panduan asas itu, panduan dan manual asas kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebab itulah pada malam tersebut kemuliaannya berkali ganda dan berganda-ganda. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam tersebut, dan yang kedua, ibadah yang dilakukan adalah seumpama 1000 bulan. Saya dah sebut tadi 1000 bulan. Satu perbuatan ibadah digandakan 1000 bulan. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Yang kita belajar sebelum daripada ini, semua yang termasuk dalam konsep ibadah maka akan digandakan dengan pahala 1000 bulan. Iaitu lebih kurang 84 tahun, 4 bulan. Katakan kita solat sunat. Solat sunat qabliyah zuhur. 2 rakaat. Maka digandakan 1000 bulan. Cuma di sini timbul persoalan. Saya akan terangkan persoalan ini berkaitan dengan bilakah. Adakah di malamnya sahaja ataupun dikaitkan juga dengan siang harinya sehingga ke malamnya. Ini yang disebut oleh para ulama. Cuma saya nak sebut secara umum dahulu, digandakan 1000 bulan itu semua jenis ibadah. Tak kira ibadah khususi, solatnya, puasanya dan juga amalan ihya'ul lail ataupun menghidupkan di waktu malamnya, ataupun sedekahnya, ataupun
seumpama dengannya yang khususi. Begitu juga dengan ibadah umumi. Katakan kita memasak pada malam tersebut untuk sahur. Kita tak pernah masak, tiba-tiba malam tu malam 27. Malam yang ke-27 kita memasak. Maka masakan kita sebut kebetulan kena pada malam Lailatul Qadar, digandakan pahala memasak seumpama kita memasak 83 tahun 4 bulan ke depan. Lamanya kita masak dan pahala banyaknya pahala masakan kita. Sama juga dengan kita menulis. Kita menulis apa? Selagi mana dikategorikan di dalam ibadah, kita menulis. Contohnya kita buat assignment, katakan kita sebagai seorang student. Kadang-kadang kita fikir, malasnya memang banyak aktiviti musim PKP ni banyak. Setiap hari ada aktiviti kena buat. Kena buat ulasan sana, ulasan sini. Kena buat kuis lagi, kena cari lagi artikel-artikel jurnal. Kena lihat kepada video dan sebagainya. Kena buat ulasan. Banyak kan? Tapi jangan kumpul semua malam 27 baru nak buat. Sebab kita tak tahu lagi betul ke tak malam 27. Kita akan terangkan nanti mengikut pandangan para ulama. Tapi jika sekiranya kebetulan berada dan kita buat pada malam yang ke-27, maka gandaan pahala yang kita buat itu seumpama 1000 bulan. Siapa tak nak pahala 1000 bulan? Masalah utama kita sekarang ni adalah pahala tu tak nampak. Betul tak? Pahala tu tak nampak. Kalau pahala tu boleh nampak, tak ada orang tak buat. Semua orang akan buat ibadah. Semua orang akan buat kerja baik. Semua orang akan fokus, tumpu kepada pelakuan-pelakuan yang mendatangkan pahala. Cuma masalahnya pahala tak nampak. Tapi harus ingat. Harus kita ingat. Kesan pahala itu boleh nampak selepas saja kita melaksanakan perbuatan ibadah sehingga kita berada di dalam syurga nanti. Kesan pahala itu kepada kita. Walaupun kita tak nampak pahala. Kalaulah pahala itu seumpama duit, kan, subhanallah, ramailah orang mau melakukan perbuatan ibadah. Solat je, selak dia punya sejadah, ada RM10 dah cukup dah. RM10 pun dah cukup dah. Tak ada orang tak solat. Semua orang solat. Nengok-nengok yang kafir pun pergi solat. Yang tak masuk Islam pun pergi solat. Ada duit. Itu adalah cabaran, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara ujiannya adalah pahala yang kita harapkan daripada Allah itu tak nampak. Disebut di dalam Al-Quranul Karim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu mengira bahawasanya kami biarkan kamu saja selepas kamu mengatakan kamu itu beriman kepada Allah dan kamu tidak diberi ujian? Tidak sama sekali. Di dunia ini adalah darul mihnah, disebut sebagai darul mihnah. Dunia itu adalah dunia ujian. Dunia ujian yang Allah sengaja bagi ujian kepada kita, ingin melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus ingat, selagi mana kita berhadapan dengan pelbagai masalah. Masalah dalam pengajian, masalah dalam pengajaran, masalah dalam alam pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah dalam perniagaan, masalah di dalam kehidupan harian kita, masalah nak berbuka puasa, tak ada orang jual air kelapa, katakan, itu masalah juga. Nak cari air yang kita suka tak ada, masalah juga. Semua masalah-masalah itu adalah ujian, mihnah yang sengaja Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Yang penting kita kaitkan mihnah dan ujian itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pasti kita kena yakin semua ujian yang Allah bagi kepada kita itu pasti kita dapat menyelesaikannya. Pasti kita akan dapat meleraikannya. Sebab Allah tidak akan bebankan segala permasalahan yang tidak mampu ditanggung oleh manusia. Itu disebut di dalam Al-Quran Karim. Kita kena yakin. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah bagaimana asbabun nuzul, bagaimana turunnya surah Lailatul Qadar ini banyak diceritakan oleh ustaz-ustaz kita dan dah diceritakan sudah ribuan tahun oleh ulama dahulu di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan asbabun nuzul yang diceritakan tentang kisah Nabi Syam'un ataupun Nabi Samsun. Nabi Samsun yang dia telah diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang nabi, bukan rasul ya, salah seorang nabi yang tidak mempunyai seorang pun pengikut.
Lalu suatu ketika baginda Nabi SAW tersenyum seorang-seorang. Lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Sebenarnya aku telah dimaklumkan oleh Jibril AS dan dia teringat tentang kisah tersebut, bagaimana di padang mahsyar seorang Nabi iaitu Nabi Syamsul ataupun Nabi Syamun ini, dia hanya seorang-seorang saja. Dia tidak mempunyai umat. Lalu tersenyum baginda Nabi SAW. Lalu diceritakan secara panjang lebar tentang kehidupan Nabi Syamsul dan bersama dengan senjatanya daripada tulang rahang unta yang diceritakan oleh para ulama. Banyak diceritakan oleh ustaz-ustaz kita. Saya tak nak panjangkan masa kat sini, saya nak ambil kesimpulan saja. Dengan sebab ujian yang dilalui oleh Nabi ini, Nabi Syamsul ini, bila mana dia dapat ditangkap oleh pembesar pada waktu itu, sehingga kan beliau diduga dengan penyiksaan yang sungguh dahsyat. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, kemudian matanya dicungkil. Matanya dicungkil hasil pengkhianatan daripada isteri dia sendiri yang dijanjikan dengan ganjaran yang amat lumayan oleh pemerintah waktu itu. Lalu beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia dapat selesaikan ujian tersebut. Dia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula. Selepas daripada itu semua anggota badannya kembali balik sebagaimana asal. Lalu dia telah melaksanakan, disebabkan dia terlepas daripada dugaan dan ujian tersebut, dia menyatakan, aku akan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan dia pegang dengan senjata dia, dan berapa ramai orang kufar, orang kafir yang tidak ikut dakwahnya dan tidak ingin memasuki agama Islam bersamanya dan memusuhi beliau, telah berlaku pertengkaran dan pertempuran dengan beliau, dan semua orang dikalahkan olehnya dengan senjata tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia satu tempoh masa 1000 bulan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijanjikan dengan peluang pahala yang cukup besar. Lalu turunlah ayat ini untuk memberi juga kurniaan hadiah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua umatnya untuk mendapat ganjaran pahala 1000 bulan. Kalau nak ikut umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya tak sampailah. Kalau satu fardu, satu saja amalan ibadat, boleh capai dia punya pahala sehingga 83 tahun, sedangkan umur umat Nabi Muhammad ni ma baina 60 wa 70, antara 60 ke 70 saja. Dari sudut akal, logik akalnya tidak akan dapat. Sebab itulah banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini untuk memberi motivasi dan keistimewaan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut di dalam tafsir Al-Qurtubi. Okey. Itu yang kedua. 1000 bulan. Yang ketiga, turunnya pada malam Lailatul Qadar ini malaikat-malaikat. Turunnya malaikat-malaikat yang ramai. Malaikat-malaikatnya yang ramai itu tak terkira. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama aktsaru min adadil hasa. Lebih banyak daripada bilangan pasir-pasir yang berada di planet bumi. Itu dia ramainya malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Bukan malaikat saja turunnya. Malaikat-malaikat yang turun pada malam tersebut bersama dengan penghulu segala malaikat, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa mereka turun? Kenapa mereka sengaja diberi arahan oleh Allah untuk turun pada malam Lailatul Qadar? Dengan sebab untuk berdoa, untuk mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Bukan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan. Ada beberapa kategori umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak termasuk di dalam rahmat doa malaikat tadi. Antaranya yang pertama adalah orang yang tidak meninggalkan dosa ataupun perbuatan meminum arak dan memabuk-mabukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang tak termasuknya adalah golongan mereka yang menderhakai ibu bapanya. Sehingga kan pada malam tersebut pun dia masih menderhaka kepada ibu bapanya, maka doa malaikat tadi tak termasuk ke atas dia. Dan yang ketiga adalah orang yang bertengkar antara satu sama lain
sesama saudara Islamnya lebih daripada 3 hari. Maka di kesempatan ini saya nak panggil balik semua, termasuk diri saya dan kawan-kawan yang ada dekat sini, untuk kita hindarkan diri kita daripada 3 golongan tadi, supaya at least lah paling kurang kita dapat didoakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah makhluk yang paling dekat dengan Allah? Tentunya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan confirm biasanya yang paling dekat dengan Allah ini mesti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita kena betul-betul berazam dan juga tatbik, praktis. Bukan azam saja, bukan niat saja untuk berbuat baik dan menghindarkan 3 perkara tadi, tetapi kita tak buat. Sebab itulah orang Islam yang berkualiti adalah orang yang tahu, kemudian orang yang tatbik, yang buat. Tahu akidah baik macam mana, kemudian buat. Tahu solat yang baik macam mana, tahu kita buat. Kita tahu meminta maaf itu baik, tapi kita tak buat, itu masalah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian seterusnya adalah masa dah tak banyak, saya ingatkan cukup saya buat persediaan lebih kurang sejam, tapi lebih sejam. Tapi tak apa. Yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat dengan izin Allah ini, malaikat-malaikat ini pada malam tersebut juga, malam Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu Wa Taala serahkan urusan kepada malaikat ini untuk penentuan urusan kepada malaikat ini untuk ditentukan. Yang pertamanya adalah urusan apa yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-Qadar tadi adalah tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang dimaksudkan dengan min kulli amr, membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikutnya, akan berlakunya pada tahun yang berikutnya. Disebut oleh para ulama, urusan yang pertama adalah urusan yang berkaitan dengan rahmat dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada malam tersebut diberi dan diserahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Manakala yang kedua, yang terkait dengan urusan ataupun rekod-rekod tumbuh-tumbuhan dan rezeki yang berkaitan dengan rezeki, maka diberi urusan tersebut kepada malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hujan, angin, bencana dan sebagainya itu, maka diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang berkaitan dengan kematian, maka diserahkan urusan kematian tersebut, ajal tersebut, ajal umat Nabi Muhammad daripada tahun ini ke tahun akan datang kepada malaikat Israel. Itu di antara apa yang disebut oleh para ulama. Jadi pada malam tersebut ditentukan perkara dan urusan-urusan tersebut untuk setahun yang akan datang. Maka perkara pertama yang timbul dalam benak pemikiran kita, adakah perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam qada dan qadar ini boleh berubah ataupun tidak boleh berubah? Boleh berubah ataupun tidak boleh berubah? Maka disebut oleh para ulama bahawasanya beberapa keadaan qada dan qadar Allah ini boleh berubah. Secara umumnya dia boleh berubah dengan doa. Disebut oleh para ulama, la yaruddul qada'u illa doa. Sesuatu penetapan daripada Allah ke atas manusia yang terkait dengan semua nasib manusia, baik buruk, ajal, mati dan sebagainya, itu tidak boleh diubah kecuali dengan doa. Maka perbanyakkanlah doa. Perbanyakkanlah doa, sebab itu doa sangat digalakkan, lebih-lebih lagi selepas solat. Jangan selepas solat terus nak tinggalkan tempat solat, terus nak pergi ke mana-mana, nak layan telefon dan sebagainya, nak layan game, nak layan telefon, nak layan WhatsApp, nak layan Facebook, nak layan IG, nak layan apa benda sekalipun, video dan sebagainya. Jangan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberi panduan khusus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Semasa kita berbuat ibadah kepada Allah, yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semasa solat. Sebab itu perlakuan solat itu suatu perlakuan ibadah yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan dalam keadaan apa cara sekalipun. Dan yang paling dekat selepas itu adalah selepas kita solat. Maka selepas solat kita ambillah peluang untuk beribadah dengan kita berdoa menadah tangan kepada Allah, sama ada secara individu ataupun secara berjamaah. Tidak ada masalah. Ada hadis daripada Nabi SAW tentang kita berdoa selepas solat disusuli ataupun dimulai dengan zikir dan doa secara berjamaah. Ada hadis daripada Nabi SAW. Walaupun para ulama berkhilaf tentang perkara itu, tetapi mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah menjadi sunat untuk kita zikir dan berdoa selepas kita salat. Dan disebut di dalam hadis, disebut di dalam ayat juga, yamhullahu ma yasha wa yuthabbit wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menghapuskan ataupun untuk mengubah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan juga Allah mampu, berkudrat untuk melaksanakan apa yang telah ditentukan olehnya. Wa indahu ilmul kitab, dan di sisinya lah segala-galanya ilmu kitab itu. Nak diceritakan dekat sini, kita memohon kepada Allah, bukan memohon kepada Allah untuk, dengan maksudnya kita meminta supaya penetapan yang terkait dengan kita, qada-qadar kita itu diubah. Tetapi kita memohon kepada pencipta kepada qada-qadar itu untuk menjadikan qada-qadar itu dalam keadaan situasi yang lebih baik. Yang begitu maksudnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu sebagaimana saya sebut tadi adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim. Dan juga ketentuan pada malam tersebut. Dengan sebab itulah ketentuan pada malam tersebut adalah semulia-mulia malam. Okey. Disebut di dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang keempat. Fiha yu'rafu kullu amrin hakim. Fiha, pada malam tersebut ditentukan, diupdatekan. Okey? Diupdatekan semua perkara yang sudah ditentukan sebelum daripada ini. Ditentukan pada malam itu, diupdate semula pada malam tersebut semua perkara yang sudah ditentukan. Itu maksudnya. Tentang menyelesaikan beberapa ataupun penentuan pada malam tersebut. Yang saya ceritakan tentang rahmat, tentang rezeki, kematian dan sebagainya itu. Mengikut para ulama juga, antara maksud Lailatul Qadar ini adalah malam yang sempit. Malam yang sempit. Kenapa? Sebab pada malam itu, saya sebut sekejap tadi, pada malam itu berbondong-bondong turunnya para malaikat yang kita tak nampak. Kita tak nampak. Turunnya para malaikat bersama dengan Jibril, kita tak nampak ke planet bumi. Dalam keadaan planet bumi ini penuh dengan malaikat. Apabila dalam situasi tersebut, disebut di dalam hadis Nabi SAW, innal malaikata tilkal lailati fil ardi. Sesungguhnya malaikat pada malam tersebut di planet bumi. Disebut secara khusus fil ardi. Di planet bumi, aktsaru min adadil hasa. Dia punya bilangan jauh lebih banyak daripada bilangan pasir yang berada di bumi itu sendiri untuk mendoakan yang saya sebut tadi. Umat Nabi Muhammad SAW, insya-Allah termasuk kita. Kalau sempat saya akan terangkan bilakah malam Lailatul Qadar ini mengikut para ulama dan juga pandangan yang paling dipersetujui ramai oleh para ulama kalau sempat. Kita ada masa dalam 10 minit lagi. Sebenarnya malam Lailatul Qadar ini kita tidak perlu nanti. Kita jangan nanti dia. Tetapi kita kena berusaha untuk mencari dia. Dan berusaha untuk mencarinya itu adalah 10 malam yang terakhir. Banyak disebut di dalam hadis Nabi SAW pada suatu ketika baginda Nabi SAW beriktikaf di masjid. Malam yang ke-19. Baginda Nabi beriktikaf malam yang ke-19. Kemudian di dalam iktikaf tersebut Nabi tertidur. Dan pada malam tersebut Nabi bermimpi. Nabi bermimpi mengatakan bahawasanya
malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang ke-10 yang terakhir. Maksudnya bermula selepas esoknya 10 malam terakhir. Dalam riwayat hadis yang lain, ini nak menerangkan kepada kita kuatnya pandangan yang mengatakan 10 malam terakhir. Dan kita masih ada lagi peluang untuk kita nak mencapai tahap malam tersebut. Dalam riwayat yang lain, bersama Nabi, baginda Nabi SAW di dalam masjid, ada beberapa sahabat Nabi SAW. Tertidur sebagaimana tidurnya juga Nabi SAW dan mempunyai mimpi yang sama. Antara 2, 3, 4 orang sahabat Nabi itu mempunyai mimpi yang sama. Iaitu Lailatul Qadar ini akan berada pada 10 malam yang terakhir. Maka berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang bilakah. Ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25, 27 dan 29. Mengikut tajribah ataupun pengalaman-pengalaman para ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang dekat dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah menentukan mengikut pandangan mereka, walaupun tidak semestinya betul, tetapi mengikut pengalaman rohani mereka, mengikut bermula bilanya bulan Ramadan itu bermula. Dan saya nak pendekkan, kebetulan pada tahun ini bermulanya Ramadan kita pada hari Jumaat, tak silap saya ya. Maka disebut oleh Imam Ghazali kemungkinan besarnya pada malam yang ke-27. Namun apapun begitu, sengaja Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan pada malam bilakah malam yang malam Lailatul Qadar untuk memberi kepada kita peluang untuk kita mencari sepenuh-penuhnya setiap daripada malam yang ke-21 sehingga malam yang ke-30. Sebab satu orang pun tak boleh nak confirm bilakah bulannya, bilakah malamnya Lailatul Qadar itu. Sehingga kan baginda Nabi SAW sendiri tidak tahu bilakah malam Lailatul Qadar itu akan turun. Suatu ketika sebenarnya baginda Nabi SAW keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah untuk memang sengaja niatnya untuk memberitahu malam bilakah malam Lailatul Qadar. Lalu di pertengahan jalan baginda Nabi SAW terserempak dengan 2 orang lelaki yang sedang bertengkar. Bila 2 orang lelaki sedang bertengkar itu, lalu baginda Nabi SAW selesaikan pertengkaran tersebut. Lalu selepas daripada itu, Nabi dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab pertengkaran 2 orang tadi. Itu kesan bahayanya pertengkaran itu sendiri disebut oleh para ulama di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Boleh menarik beberapa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kekallah ketentuan hari Lailatul Qadar itu tidak diketahui sehingga ke hari ini. Kalau tidak dibagi tahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah rahsianya kenapa dia dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Lailatul Qadar ini adalah untuk memberi kepada kita rasa kesungguhan tanpa mengira waktu untuk kita beribadah dan mencapai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya duduk tengok jam dekat atas. Baik. Disebut oleh baginda Nabi SAW, faltamisuha fit tasi'ah. Faltamisuha fit tasi'ah awis sabi'ah awil khamisah. Yang kelima, 10 terakhir yang kelima sudah lepas. 10 akhir yang ketujuh belum lagi. So kita sebolehnya bermula pada malam ini, kita bersungguh-sungguh untuk mencapai untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kita mesti berusaha ke arah mencari, bukan kita tunggu, tak boleh tunggu. Kita kena berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kita ada 2 saja lagi kalau kita nak tekankan, iaitu malam yang ke-27 dan malam yang ke-29. Tetapi jangan sesekali malam genap itu pun kita tinggalkan begitu saja. Sebab disebut juga oleh para ulama, ada pandangan di kalangan mereka yang mengatakan 10 malam terakhir ini kemungkinan besar boleh berlaku. Mungkin di malam yang genap ataupun di malam yang ganjil. Ada juga pada pandangan ulama yang begitu. So untuk kita tidak terlepas daripada beberapa malam ini untuk mengakhiri bulan Ramadan, maka kita jangan tinggal sama sekali. Mana-mana malam kita ambillah peluang ini. Dan kalau boleh kita selesaikanlah perkara-perkara yang terkait dengan nak beraya ke lepas ni, nak beli baju ke, nak beli biskut raya ke, baju raya ke, kasut raya ke, kereta raya ke, apa ke raya, selesaikanlah sebelum daripada
inilah sebelum daripada kita nak cuba nak usahakan dapat malam Lailatul Qadar. Kita usahakan benda-benda yang apa ni untuk rayakan selepas ini selesaikan segera. Kemudian kita tumpu fokus. Sebab tahun depan adakah kita boleh yakin kita boleh berada dalam situasi ini, dalam situasi di bulan Ramadan ini? Kita semua orang tidak boleh, tak yakin, tak tahu kehidupan dia macam mana dan umurnya boleh sampai ke mana. Termasuk yang kecil sehingga kepada yang orang tua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tanda malam Lailatul Qadar disebut oleh para ulama Lailatun samhatun talaqatun la haratun wala baridatun la haratun wala baridatun tusbihu syamsa dha'ifatun hamra. Itu disebut oleh para ulama tanda-tanda, kita bagi tahu awal lagi, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Baik, apakah dia tanda-tandanya? Pada malam tersebut, tanda-tandanya malam itu malam yang kita rasa dalam keadaan yang lembut. Dia tidak lembut ini dalam keadaan lembut, cerah sikit-sikit, dan dia tidak panas sangat dan dia tidak sejuk sangat. Dan juga pada pagi harinya, esoknya, pagi harinya, maka cahaya matahari itu akan dalam keadaan sinarannya adalah sangat lemah. Sebab apa? Sebab terlalu ramainya malaikat meninggalkan planet bumi ini untuk ke tempatnya yang asal. Dan bukan sahaja lemah, begitu juga dengan hamra, iaitu kemerah-merahan sedikit. Bukannya cahaya yang sangat memancar, tidak. Itu antara tanda-tanda yang disebut oleh para ulama tentang malam Lailatul Qadar ini. Namun apa yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia bagi tahu dia bagi tahu pada malam yang ke-27. Ada pada pandangan para ulama dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak menentukan pandangan yang mana yang paling kuatlah. Ada yang mengatakan malam yang 27, salah seorangnya adalah yang saya sebut tadilah, malam yang ke-27. Kita masih ada lagi ruang, maka kita berusahalah untuk nak mencapai pada malam untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Banyak lagi yang saya nak terangkan tentang Lailatul Qadar, tapi masa macam dah tidak mengizinkan. Cuma yang terakhirnya suka saya nak sebut tentang beberapa pengisian yang perlu kita ambil beratlah di malam yang saya baca secara poin-poin saja sebab masa dah tidak mengizinkan. Pengisian yang perlu kita hidupkan pada malam-malam yang sepatutnya kita jangka boleh berlaku malam Lailatul Qadar inilah. Yang pertamanya adalah kita hidupkan malam. Ada setengah ulama mengatakan nisful lail, di pertengahan sepertiga malam. Ada mengatakan awal, selepas Isyak, tetapi yang rajihnya adalah sepertiga malam lah. Kita bangun berqiyamul lail. Okey, hidupkan malam dengan solat, hidupkan malam dengan membaca bacaan Al-Quran dan juga zikir-zikir niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga, pada malam-malam yang terakhir begini, hendaklah kita membangkitkan bersama dengan kita, keluarga kita untuk melakukan amalan ibadah, supaya mereka dan kita bersama dapat ganjaran offer daripada Allah Subhanahu wa taala akan gandaan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keseterusnya, kalau boleh setiap malam bermula pada malam ini, kalau yang belum tahu lagi, selepas berbuka puasa, selepas maghrib kita mandi dulu. Selepas maghrib kita mandi, kemudian tunadhif, kita bersihkan badan kita, tutayyib, kita pakai pakaian elok-elok, kemudian kita pakai bau-bauan untuk kita buat persediaan untuk melakukan untuk menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama disebut sebagai iktisal bainal isya'aini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktisaluhu bainal isya'aini. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perkara begitu. Setiap malam pada bermula 10 yang terakhir, lepas maghrib, lepas berbuka, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mandi. Kemudian meneruskan ibadah-ibadah yang seterusnya. Begitu juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunadhiful zahir wa tunadhiful batin. Dan untuk itu perkara yang zahir, perkara yang batin juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membersihkan hatinya dengan taubat dan
kembali merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang terakhirnya adalah baginda Nabi SAW beriktikaf di masjid. Sekarang kita dalam keadaan PKPB, tidak boleh beriktikaf di masjid, maka kita niatlah kita dalam situasi beribadah kepada Allah walaupun di rumah kita sendiri, supaya mudah-mudahan, kita tak pasti, mudah-mudahan niat ataupun perlakuan ibadah kita itu digolongkan, dikategorikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan pahala iktikaf juga. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita diberi ujian untuk tidak boleh ke masjid. Maka penuhilah malam-malamnya dengan zikir, baca Quran. Zikir itu sebolehnya, zikir la ilaha illallah, afdalul zikri la ilaha illallah. Lepas tu istighfar, astaghfirullahal azim. Kemudian selawat kepada Nabi SAW dan sambung dengan zikir-zikir yang lain. Jadi masa pun sudah cukup. Saya rasa sudah lebih. Saya rasa sepada itu sajalah untuk pengisian dan perkongsian kita pada kali ini, dan saya mohon maaf jika sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah bicara, dan saya memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja, yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serah kembali kepada moderator, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kami membuat session Q&A boleh ke? Silakan. Okay, seperti mana tadi Ustaz bincangkan, kita ada ibadah khusus yang kita boleh lakukan pada bulan Ramadan ni, terutamanya pada 10 malam terakhir. Boleh Ustaz cuba ulaskan lebih mendalam sikit pasal ibadah khusus ni? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada soalan yang ditanya. Ibadah khusus pada malam yang 10 terakhir dan 3 malam terakhir lah, dan bukan 10 lah. 3 malam terakhir ini secara umumnya beginilah. Kita jangan tunggu waktu malam baru kita nak mulakan ibadah khusus, ya. Sebolehnya dah bermula selepas kita bangun daripada tidur, selepas sahur kan. Selepas bangun tidur, kemudian kita sahur. Mungkinlah malam tu kita sudah tahajud. Okey, kita sahur, kemudian lepas sahur kita tunggu untuk solat fardu subuh. Ini dah bermula khusus. Kita bermula daripada awal, jangan tunggu malam tu. Kalau kita beranggapan pada malam ini, jangan tunggu waktu maghrib untuk kita melakukan ibadah khusus. Jangan. Kita mula daripada awal. Subuh tersebut, kalau boleh, solat sunat subuh qabliyah dulu. Yang pertama. Qabliyah solat subuh. Solat sunat qabliyah subuh. Dia punya, kalau bukan malam Lailatul Qadar, dia punya pahala lebih baik daripada bumi, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu 2 rakaat saja. Sebab itu disebut oleh para ulama, jutawan yang paling mahal, jutawan yang paling banyak harta adalah orang yang solat sunat subuh 2 rakaat. Kemudian solat subuh berjemaah. Itu khususi. Kemudian begitulah seterusnya. Zuhur, kalau antara selang-selang tu nak baca Quran, itu khususi. Quran antara solat dengan solat khusus. Zuhur pun sama, qabliyah zuhur, kemudian solat zuhur berjemaah, ba'diyah zuhur. Begitu juga lah asar, qabliyah asar, kemudian asar berjemaah, ba'diyah asar tak ada. Tak payah ba'diyah asar pula kan. Lepas tu maghrib. Maghrib pun sama. Okey. Maghrib ini yang dikatakan khususi sama juga dengan yang lain sebelum ini. Buat dulu qabliyah maghrib 2 rakaat, kemudian maghrib berjemaah, kemudian ba'diyah maghrib. Itu selepas kita buka puasa lah. Okey, lepas tu bermulalah untuk kita solat. Khususi juga ni, yang saya sebut ni semua khususi ni. Bermulalah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih adalah 8 rakaat. Dan siapa-siapa yang nak buat 20 rakaat, saya galakkan dan saya albukan. Sebab makin banyak kita beribadah kepada Allah, confirm makin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lepas solat tarawih, khususi lagi, kita solat witir. Cuma saya galakkan untuk malam-malam 10 ni kita akhirkan witir. Kita takhirkan witir di akhir nanti. Maksudnya selepas tarawih ni kita buat tadarus. Itu khususi. Tadarus Al-Quran ramai-ramai dengan ahli keluarga dan sebagainya. Ataupun kita nak baca Quran sendiri-sendiri, tak apa juga. So kita sampai kepada, kalau yang orang yang bersungguh-sungguh, dia tidak akan tidur malam. Sampai ke subuhnya. Tapi mungkin kita rasa lemah, kita tidur dulu, kita akan bangun sepertiga malam, dalam pukul 3.30 ataupun pukul 4.30. Kita bangun untuk solat tahajud. Itu khususi, tahajud. Kemudian kita tahajud berapa rakaat? 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Paling banyak pun boleh, 11 rakaat pun boleh. Kemudian kita solat taubat 2 rakaat. Ataupun lepas tu kita solat hajat.
Lepas tu kita solat apa-apa yang kita nak lah, solat sunat yang lain, solat mutlak dan sebagainya. Kemudian kita akhiri solat tersebut dengan solat witir 3 rakaat. 2 rakaat muqaddimatul witir dan witir 1 rakaat sampailah subuh. Itulah khususnya begitu. Dan kalau boleh teruskan pada malam-malam sehingga akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Silakan. Okay, Ustaz, seterusnya saya baca daripada komen ya. Ada yang bertanya, salam Ustaz, maaf lari dari topik. Boleh Ustaz kupaskan sedikit tata cara solat Aidilfitri pada musim COVID ni? Musim COVID, kita tak dibenarkan untuk pergi ke masjid. Maka kita dibenarkan untuk solat Aidilfitri di rumah lah. Maksudnya kita tidak dilarang ya untuk solat Aidilfitri di rumah. Apa hukum solat Aidilfitri? Sunat. Sunat apa? Sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Lebih-lebih lagi dia dituntut untuk melaksanakan sunat Aidilfitri ini dalam keadaan berjamaah. Jadi kalau solat secara tidak berjemaah boleh ke tak boleh? Sebab saya duduk rumah seorang je. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia sunat, nak buat seorang pun boleh. Jika sekiranya tak ada orang lain, kalau ada orang lain, silalah berjemaah. Sebab dia pahala lebih banyak secara berjemaah. Cuma tata cara nak solat Aidilfitri, dia solatnya 2 rakaat saja. Solatnya 2 rakaat saja. Cuma dia ada khutbah. Khutbah ni saya rasa dah viral lah. Banyak dah khutbah dalam WhatsApp ni. Boleh nak baca khutbah, ambil daripada WhatsApp itulah. Khutbah yang disediakan oleh Majlis Agama. Tata caranya macam mana? Solatnya 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama, usolli sanata Aidilfitri rakaataini. Kalau imam, kalau makmum lah. Lillahi ta'ala saja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat. Jika sekali imam kena niat imam, jika sekali makmum kena niat makmum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada rakaat yang pertama, kita selepas takbiratul ihram itu, kita takbir sebanyak 7 kali. Ya, kita takbir sebanyak 7 kali. Kemudian selang-selang antara takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca sebanyak 6 kali. Takbir 7 kali, kita baca selang-selang takbir itu kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 6 kali. Maksudnya takbir itu lebih banyak satu lah. Kemudian selepas takbir 7 kali baru baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dan bacalah mana-mana surah yang kita ingat. Kalau kita ingat surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah sampai habis. Panjanglah. Manakala untuk rakaat yang kedua, dia takbir 5 kali saja. 5 kali dan selang-selang antara takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Maksud selang sekali, antara takbir itu sekali baca. Antara takbir itu sekali. Jadi takbirnya 5 kali, bilangannya, jumlahnya, manakala jumlah bilangan bacaan subhanallah tadi adalah 4 kali. Kemudian disusuli dengan bacaan Al-Fatihah dan surah mana-mana surah yang kita hafal. Begitulah seterusnya. Yang lain itu sama dengan solat yang lain. Rukuknya, sujud iktidalnya, sujudnya, duduk antara 2 sujud kemudian naik iktidal semula, itu sama. Cuma yang bezanya adalah takbir sahaja. Yang rakaat pertama 7 kali, antara selang-selang baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Manakala rakaat kedua adalah 5 kali jumlahnya. Kemudian kita baca antara selang-selangnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Okey, selepas solat bagi salam semua siap, terus baca khutbah. Kena ingat khutbah itu ada 2 khutbah. Khutbah pertama berpanjang sikit, kemudian ada khutbah kedua. Selang antara khutbah pertama kedua tu kena duduk sekejap. Duduk saja, tak buat apa-apa pun tak apa. Tak bernyawa pun tak apa, sekejap je. Kemudian bangun untuk khutbah yang kedua. Bangun khutbah yang kedua, baca siap habis lah, tak ada masalah. Cuma lupa nak bagi tahu, sebelum dimulai solat tadi, selepas subuh kita mulalah dengan takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar yang kita hafal itulah. Macam biasa sampailah kita nak solat sunat raya. Saya rasa sekadar itulah jawapan kepada soalan tadi. Silakan. Terbuka kepada sesiapa yang
ingin bertanya soalan pada Ustaz, pada Doktor? Ya, silakan. Ada yang bertanya Ustaz, dia bertanya malam Lailatul Qadar ini bukan ada tanda-tanda ke Ustaz? Ya, betul. Ada tanda dia sebagaimana yang saya sebut tadi. Cuma ada sedikit tambahan. Yang saya sebut tadi, tanda malamnya itu kan. Itu tanda pada malam. Tanda pada kita pula ada juga. Disebut oleh para ulama, tanda pada kitanya, kita rasa pada malam tersebut kita teramat letih, kita rasa letih sangat, kita rasa nak tidur, mengantuk sangat, berat je rasa untuk nak berbuat ibadah, itu antara tanda-tandanya. Maka kita kena mujahadah, kita kena lawan. Kita kena lawan supaya kita kena letak dalam diri kita, inilah peluang yang ada untuk kita nak dapatkan malam Lailatul Qadar. Itu tanda pada diri kita. Tanda pada malam tadi, pada malam tersebut, tandanya malam yang sangat lembut. Kita rasa nyaman saja. Kita rasa nyaman, selesa nak tidur je. Dan pada malam tersebut, kita tak rasa panas sangat, kita tak rasa sejuk sangat. Dan juga tanda yang selepas berlakunya, esok paginya, dalam keadaan suasana cahaya matahari, terbit matahari dalam keadaan sinaran cahaya matahari yang lembut, yang tidak mencengkam panasnya, dan dalam keadaan cahaya juga kemerah-merahan sedikit. Dia tidak garang. Maksudnya begitu. Itulah antara tanda-tanda yang disebut oleh para ulama. Sekian. Seterusnya Ustaz, ada yang bertanya, bagaimana nak tahu yang kita telah mendapat doa yang makbul di malam Lailatul Qadar? Okey. Bagaimana untuk kita dapat tahu doa kita dimakbulkan? Kita kena tengoklah. Yang pertamanya, yang perlu kita faham, doa yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ada dua. Dan pastinya kebanyakan doa itu akan dimakbulkan. Cuma cara dimakbulkan itu ada dua cara. Cara yang pertama dimakbulkan dalam keadaan serta-merta, sebagaimana yang kita nak, ataupun ditangguhkan makbulnya itu pada ketika yang lain yang kita tak, waktu itu bila dah dapat kita tak terasa pun. Dan yang ketiga, ada ketiga, dan ditangguhkan lagi sehingga kita dapat dia punya makbulnya itu di hari akhirat kelak. Itu yang setelah kita matilah. Cuma semasa kita di dunia ni begitu. Cuma tanda untuk kita tahu makbul ataupun tidak, tengok kepada apa yang kita minta lah. Kita boleh rasa kalau kita minta, kadang-kadang kita dapat, kita rasalah dah dimakbulkan. Contohnya kalau kita minta mendapat petunjuk untuk dekatkan diri kepada Allah, maka biasanya makbul dalam bentuk hati kita akan rasa dekat dan kita rasa beria-ia, kita rasa apa orang panggil ni, suka dan ditunjuk jalan oleh Allah untuk membuat perkara yang Allah suka. Kalau bentuknya kita minta begitu. Kalau bentuknya doa yang kita minta dalam bentuk benda, barang dan sebagainya itu lagi mudah untuk kita tahu sama ada kita dapat ataupun tidak. Cuma disebut oleh para ulama, dia ada sebab dia untuk Allah makbulkan. Dia ada adab semasa berdoa. Antara sebabnya, bagaimana mungkin Allah nak makbulkan jika kita bermaksiat kepada Allah. Jadi kebiasaannya orang berbuat maksiat kepada Allah, doanya tak dimakbulkan. Kalau maksiat bagaimana? Kalau lebih detailnya, kalau makan makanan yang haram, itu maksiat. Bagaimana Allah nak makbulkan doanya? Kalau pakai pakaian yang haram, kalau bercakap benda yang haram, kalau menulis perkara yang Allah tak suka, macam mana Allah nak makbulkan? Begitu juga dengan tindakan kita. Kita jauh dengan Allah, tapi bila-bila pada malam tu saja, malam 7 je kita nak berdoa. Bagaimana Allah nak makbulkan? Itulah yang boleh saya komen ni, begitu. Sekian. Ada soalan lain? Soalan yang terakhir ni adalah macam mana kita nak kekalkan momentum kita pada bulan puasa, seperti solat awal waktu, buat ibadah sunat-sunat yang lain di bulan yang lain. Okey, sangat bagus ini. Soalan ini sangat bagus. Terima kasih kepada yang bertanya.
bagaimana untuk kita kekalkan momentum dalam keadaan supaya selepas Ramadan pun kita sama dalam bulan Ramadan juga. Nak buat solat sunatnya yang banyak, kita nak buat perkara yang baik yang banyak. Bagaimana? Jadi di sini disebut oleh para ulama dan juga disebut oleh guru saya, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, guru saya, bila ditanya bagaimana untuk kita nak istiqamah, dengan kata lain istiqamah dalam melaksanakan perbuatan ibadah, bukan pilih-pilih hari je, bukan pilih bulan je, bukan pilih tahun je, tak, macam mana? Kita ingat begini saja katanya. Saya cukup terkesan dengan kata-kata ini ya. Dan juga terkenal pada diri saya dan semua orang. Dan semua orang, kita nak supaya istiqamah. Katanya, agak-agak lah, ya. Bilakah jantung kita ini berhenti selama kita hidup? Dia tanya begitu kan. Agak-agak lah, kita hidup di atas muka bumi, kita keluar rumah, dalam pejabat, dalam kelas, dalam lift, dalam apa-apa sekalipun semasa di dunia, ada tak terputus walaupun sekejap oksigen? Kan? Itu kata-katanya. Jadi kalau kita berfikiran begitu, maka nak tak nak, kita kena dekat dengan Allah. Kita kena berterima kasih. Kita kena bersyukur kepada Allah. Itu semua adalah pemberian daripada Allah untuk dimanfaatkan oleh kita. Jadi apa tindak balas kita kepada Allah? Maka perlu kita beribadah kepada Allah tanpa syarat, tanpa sebab, tanpa ketika bila. Itulah kata-katanya yang bagi saya sangat memberi motivasi untuk kita istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa mengira masa. Saya rasa itu saja yang boleh saya komen tentang soalan tadi. Ustaz, ada orang tanya lagi. Kenapa kita sambut nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan? Bukankah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir Ramadan? Ya, terima kasih kepada soalan yang bertanya. Bagus juga soalan ini. Timbul kekeliruan kan. Itu saya suka. Timbul keliru tanya. Jangan keliru tapi ada dalam bahasa orang putih dipanggil bijok. Kalau orang Pantai Timur tahulah bijok sendiri. Kalau tak faham, rasa keliru tanya. Okey. Dalam kes begini ataupun dalam soalan ini, sebenarnya tentang penurunan ataupun penentuan malam Lailatul Qadar itu pun adalah khilaf ya. Itu pertama kali kita ingatlah, khilaf. Di kalangan para ulama ada mengatakan ada yang mengatakan malam yang ke ni, ada mengatakan malam yang ke lain dan seterusnya. Okey, itu pertama yang kita kena faham. Yang kedua adalah bila mana Al-Quran itu diturunkan, memang malam itu adalah malam confirm malam Lailatul Qadar. Cuma malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya bila. Jadi mengikut pada pandangan ulama, Al-Quran yang diturunkan itu pada malam yang ke-17 itu, kebetulan pada malam itu adanya malam Lailatul Qadar. Kebetulan pada malam yang ke-17. Mengambil kira pada pandangan ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar ini bukan pada 10 yang terakhir. Dan berlaku perselisihan faham di kalangan para ulama dan mereka merajihkan pada malam yang ke-17 pada berlakunya turunnya Al-Quran yang pertama sekali itu pada malam yang ke-17, bukan pada malam yang ke-10 terakhir. Cuma yang saya menyatakan tadi dan juga para ulama menyatakan 10 malam yang terakhir itu pada pandangan yang kuat, tetapi tidak menafikan pandangan yang lain mengatakan pada malam awal Ramadan, 10 awal ataupun 10 pertengahan, dan kebetulan 17 itu berada pada 10 pertengahan. Jadi semuanya dalam keadaan banyak pandangan. Lalu diambil oleh para ulama dalam kes turunnya Al-Quran pada malam yang ke-17. Tetapi untuk penentuan malam Lailatul Qadar selepasnya itu berbeza-beza pandangan ulama. Dan yang paling kuatnya adalah 10 yang terakhir. Jelas ya soalan saya terjawab kan? Itu saja.
nampaknya tu saja kita punya soalan. Oh, dah tak ada dah. Okay. Terima kasih banyak tak terhingga pada Dr. Cik Adnan atas info-info yang sangat bermakna dan bermanfaat yang boleh kita guna di dalam kehidupan kita semua. Dan saya harap semua peserta boleh mengisi borang form feedback di ruangan komen agar boleh dapat perbaiki lagi kita punya program. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Boleh saya live ya? Boleh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah lepas PKPB. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.